الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang saya muliakan, Tuan Pengerusi Masjid Arifin dan juga barisan dan kuasa masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan. Alhamdulillah, saya Dr. Daniel dari Pulau Pinang merakamkan jutaan terima kasih pada pihak Masjid Arifin dan tuan-tuan dan puan-puan yang sudi memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan kuliah pada malam ini, dan biiznillah pada besok pagi semoga pengisian yang diberikan bermanfaat dan semoga meningkatkan lagi ilmu dan kefahaman kita terhadap agama yang bakal kita terjemahkan bersama dalam bentuk amal-amal yang soleh. Semoga diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Memang benar kita masih diuji dengan satu tribulasi yang melanda dunia, yaitu dengan serangan COVID-19. Sekarang serangan di dunia sudah melebihi 46 juta kes, dengan kematian sudah melebihi 1.2 juta kes. Kes yang paling tinggi melanda Amerika Syarikat, nombor 2 India, kemudian Brazil, kemudian Rusia. Malah terdapat 11 negara di dunia terdapat 11 negara di dunia yang jumlah kes melanda negara itu melebihi 1 juta kes. Negara yang dilanda COVID-19 yang kesnya melebihi 1 juta sudah ada 11 negara. Yang terakhir ialah UK baru-baru ini. Kita di Malaysia, ya, walaupun kes yang menyerang masih rendah, tapi nampaknya dalam bulan Oktober baru-baru ini, bila kita campur kes yang melanda Malaysia bermula hujung Januari, kes pertama dikesan pada hujung Januari 2020, dicampur ke semua kes hingga ke penghujung September, dicampur ke semua itu, kes keseluruhan bulan Oktober mengatasi keseluruhan kes COVID dari Januari sampai September. Jadi Oktober dan sekarang November, kesnya nampaknya semakin meledak. Hari ini tetap 4 digit, 1,001 lebih kes, 1,100 lebih kes hari ini. Semalam nampaknya yang tertinggi. Jadi kita berdoa pada Allah agar diredakan COVID-19 ke atas kita dan ke atas dunia. Dan semoga insya-Allah dengan pengisian pada malam ini, semoga dapat kita buka minda terhadap bagaimana sunnah mengajar kita menghadapi semua ini, bagaimana kita nak mengikut Nabi SAW berhadapan dengan isu ini. Semoga ada kebaikan pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim alaihi salatu wassalam, baginda dilahirkan pada tahun gajah bersamaan dengan bulan April tahun 571 Masihi. Dilahirkan di kota Mekah. Tarikh kelahiran tidak disepakati, namun yang agak kuat ialah kelahiran berlaku ke atas alaihi salatu wassalam pada bulan Rabiul Awal. Pendapat yang masyhur mengatakan kelahiran baginda alaihi salatu wassalam berlaku pada 12 Rabiul Awal.
tetapi ia bukan suatu yang disepakati. Ada beberapa pandangan yang lain, tapi itu tidak begitu penting, sebab yang lebih penting ialah risalah yang baginda bawa alaihi salatu wassalam. Baginda merupakan khataman nabiyyin, penutup segala nabi dan juga rasul. Dan itu kenyataan berbentuk akidah, berbentuk kepercayaan yang tidak boleh ada pendapat lain. Sebab itu berdasarkan dalil yang qat'i, dalil yang kuat, yang tidak ada percanggahan tentang maksud dan isinya. Tidak ada nabi dan rasul selepas baginda alaihi salatu wassalam. Lantas baru-baru ini bila di Selangor ada yang mengatakan dia rasul Melayu, kita tolak dia. Ini kaki bohong punya geng. Dia mengatakan jika Arab ada nabi, ada rasul, why not the Malays? Mengapa Melayu tidak ada nabi dan rasul? Maka sayalah yang bernama Abdul Qahar, sayalah rasul itu. Kesian, ditangkap. Kemudian dia bertobat. Tak jadi rasul lah. Jadi rasul sekejap je. Ini pembohongan. Ada pula pengikutnya. Sebab itu agama ini dia tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh ikut-ikutan membuta tuli. Itu bukan cara kita beragama. Cara kita beragama bukan mengikut secara membuta tuli. Bukan kagum dengan tokoh dan selebriti. Bukan. Oh, ini selebriti, ini pernah masuk TV, mesti apa dia kata mesti benar. Belum tentu benar. Kadang-kadang selebriti ini tak betul juga dia. Jadi cara kita beragama kita kena faham. Bukan sebab serbannya, bukan sebab dia pernah masuk TV, sebab itu kita percaya. Tidak. Itu bukan cara kita beragama. Maka Nabi SAW mengajar kita bagaimana kita beragama, iaitu kita merujuk kepada nas dan dalil. Nas dan dalil merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah secara dasar, dengan menggunakan metodologi yang betul, baru lengkap. Sekadar kita mengatakan kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, itu betul, tapi belum sempurna. Kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, dengan menggunakan metodologi. Metodologi itu penting, metodologi yang betul. Ada orang yang berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah masih sesat, masih terbabas. Sebab apa? Sebab cara dia faham Quran dan Sunnah menggunakan metodologi yang salah. Contoh Islam liberal, jaringan Islam liberal, mereka menggunakan Al-Quran tapi sesat, sebab metod dia faham salah. Sebab itu Islam amat menekankan nas dan dalil, dan juga menekankan tentang metodologi yang betul untuk memahami nas dan dalil. Barulah kita insya-Allah berada di atas siratul mustaqim. Ini secara dasar yang Nabi tekankan alaihi salatu wassalam kepada kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, begitu mulia Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga sebelum baginda datang sebagai rasul di akhir zaman, Allah Azza wa Jal telah mewar-warkan tentang baginda sebelum baginda datang alaihi salatu wassalam. Yang mewar-warkan itu Allah Azza wa Jal. Sebagai contoh, kita merujuk kepada Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat 146. Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Al-ayah sampai ke hujung ayat. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab sebelum ini, Yahudi, Nasara dan seumpamanya, yang telah kami berikan kepada mereka kitab, ahli Alkitab, ya'rifunahu,
Mereka yang telah mendapat kitab ini ya'rifunahu, mereka mengenalinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenalinya kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Bagaimana kita mengenali anak-anak kita? Pastinya kita tahu namanya, kepribadiannya, agak mendetail yang kita tahu tentang anak kita sendiri. Begitulah yang Allah sebutkan tentang baginda alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang telah Allah war-warkan dalam kitab-kitab terdahulu. Mereka kenal. Disokong oleh satu ayat lain. Dan ayat yang kedua ini, ayat yang sering kali saya angkat di mana-mana pun ketika bercakap tentang baginda alaihi salatu wassalam dalam kitab-kitab terdahulu. Ayat yang kedua ini diambil dari surah nombor 7. Surah nombor 7 ialah surah Al-A'raf, ayat 157. Surah nombor 7, surah Al-A'raf, ayat 157. Ini ayat yang sering Dr. Daniel popularkan, angkat di seluruh Malaysia berkaitan dengan Nabi SAW dalam kitab terdahulu. Diwar-warkan oleh Allah. Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, mereka yang mengikut ar-rasul, yang ar-rasul itu merupakan nabi ummi. Lantas bila kita mengatakan baginda alaihi salatu wassalam ummi, dia sebenarnya daripada kalimat Al-Quran sendiri. Nabi ummi, bukan rekaan ulama, bukan rekaan kita. Dia kalimat Al-Quran. Allah memilih kalimat itu ketika menceritakan tentang baginda. Baginda Ar-Rasul, Nabi Ummi. Berkata Hamka dalam kitab tafsir beliau. Nama apa? Kitab tafsir Hamka, tuan-tuan dan puan-puan. Kitab tafsir Hamka yang terkenal, namanya apa? Yang beliau tulis dalam penjara. Dipenjarakan oleh Soekarno. Dalam penjara, Hamka tulis kitab tafsir ini. Begitu hidup isi kitab tafsir Hamka ini. Hidup sekali. Nama kitab tafsir beliau, yang di mana-mana pun saya kata rumah orang Islam kena ada kitab tafsir agar kita boleh tadabbur. Dan saya mencadangkan kitab tafsir ini, mencadangkan, iaitu namanya Tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Sebab saya mendapati Allahu alam, Hamka ini seorang ulama yang genius. Genius sangat-sangat. Dan ilmunya begitu meluas. Bukan seorang ulama dalam kepompong tersendiri, tidak. Tapi ilmu ketika dia bicara tentang Quran, ya Allah, begitu meluas ilmunya. Dan tuan-tuan akan faham. Saya akan sebutkan satu contoh nanti berkaitan ayat ini. Dan tuan-tuan akan lebih faham selepas ini mengapa saya berkata demikian. Cuma bila menyebut tentang ummi, kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar, dia bermaksud baginda tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Itu kita sudah tahu. Tetapi aspek ummi ini penting untuk baginda alaihi salatu wassalam. Untuk kita kena pandai membaca dan menulis. Kita kena pandai membaca dan menulis. Tapi Allah jadikan kepada baginda secara khusus ummi. Itu penting. Supaya tidak ada sebarang pertuduhan yang mengatakan baginda telah menciplak risalah baginda dari pembacaan itu ataupun ini dipengaruhi oleh idea Parsi, idea Rom. Baginda sempat mengkaji supaya pertuduhan itu tertolak sejak awal. Baginda membawa risalah bukan sebab membaca itu ataupun ini, merodok itu ataupun ini, tetapi datang secara langsung, directly from Allah Azza wa Jalla. Maka aspek ummi penting untuk baginda. Sebab
Dia ada tujuan yang besar tentang risalah yang baginda bawa. Sebab itu Allah sebut Ar-Rasul Nabiyal Ummi. Kemudian Allah sambung, allazi yajidunahu maktuban indahum, yang mana mereka mendapati kisah tentangnya maktuban indahum, kisah tentangnya Rasul Nabi Ummi tercatat di sisi mereka. Fit Taurati wal Injil, terdapat dalam Taurat dan Injil. Sekaligus kita faham sekarang, Allah telah war-warkan tentang baginda secara detail dalam kitab-kitab terdahulu, terutama dalam Taurat dan Injil. Sebab itu ada ulama Islam terangsang oleh ayat seperti ini, terangsang untuk mengkaji kitab-kitab terdahulu. Sebab Allah dah sebut kisah tentang baginda ada dalam Taurat dan Injil, maka ada ulama terangsang untuk mengkaji kitab-kitab yang terdahulu. Hamka menukilkan beberapa nama antara ulama yang mengkaji, contohnya Injil ataupun Bible ataupun Perjanjian Lama, di Old Testament dan seumpamanya. Antara ulama yang mengkaji kitab-kitab terdahulu untuk mengorek ayat-ayat yang menceritakan tentang baginda alaihi salatu wassalam, antara ulama itu ialah Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Imam Qurtubi terkenal dengan pelbagai kitab, tapi yang menonjol sekali ialah kitab beliau yang bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran, kitab tafsir. Sesiapa yang mengkaji ayat hendak membedah ayat Quran di sudut hukum, hakam. Nak memahami ayat di penjuru hukum hakam, dia mesti mencari tafsir Imam Qurtubi. Dan Imam Qurtubi terangsang oleh ayat Quran tentang cerita baginda dalam kitab-kitab terdahulu, maka Imam Qurtubi mengkaji kitab-kitab terdahulu. Ulama yang kedua yang mengkaji kitab-kitab terdahulu ialah Imam Ibnu Hazmin Al-Andalusi. Kaji Bible. Sebab itu jangan terkejut jika ada orang mengkaji Bible. Bukannya salah. Tak salah. Di Pulau Pinang kadang-kala kawan-kawan saya, mereka himpun budak-budak universiti, mereka ajar ilmu perbandingan agama. Ilmu perbandingan agama. Kita tunjuk, ini dia Bible. Pegang Bible. Pegang, sentuh Bible. This is the Bible. Tengok. Kita bincang tentang Bible, tapi menggunakan kaedah yang betul. Bahagian awal Bible, ini bahagian awal dipanggil di Old Testament, Perjanjian Lama. Kita cerita. Dan kita membicarakannya bukan saja-saja. Ada tujuan. Antaranya nak ceritakan dalam Bible ini ada cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu perlu dilakukan cara berhati-hati pastinya. Tidak boleh secara sembrono. Dipilih pula orang, kalau orang tu Islam pun belum faham, terus nak mendalami Bible nak buat apa? Quran pun belum faham, Fardhu Ain pun belum faham, nak kaji Bible. Itu kerja tak betul. Silap keutamaan. Jadi adalah penapisan-penapisan, tetapi nak beritahu tidak salah. Malah yang masa yang hampir sangat dengan kita telah melahirkan seorang ulama di India yang begitu bertungkus lumus mengkaji Bible dan nak keluarkan ayat-ayat dalam Bible yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama, seorang syekh dari India. Kerjanya besar. Dia bertemu dengan padri, dia bertemu dengan pakar-pakar Bible. Di samping dia mengkaji, dia berdialog, dia berbincang. Akhirnya hasilannya dia telah menghasilkan sebuah buku yang bertajuk Izharul Haq. Dalamnya ayat-ayat Bible satu persatu dia kupas, dia tafsir. Nak menunjukkan Quran benar bila Al-Quran mengatakan
dalam kitab mereka ada cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kitabnya Izharul Haq. Siapa nama syekh itu? Syekh itu bernama Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Hindi mari. Hindi mari. Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Dan Hamka. Saya berbalik sekarang pada Hamka. Dan Hamka ketika mentafsir ayat yang baru saya bacakan tadi. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 157. Surah nombor berapa? Surah nombor 7. Nama apa? Surah Al-A'raf. Tentang Nabi Ummi yang terdapat dalam Taurat dan Injil yang saya sebutkan tadi. Ketika membahas ayat ini sahaja, Hamka menulis lebih daripada 40 muka surat. Lebih daripada 40 pages. Lebih daripada 40 muka surat beliau tulis dalam bentuk menukilkan ayat-ayat dalam Bible tentang Nabi alaihi salatu wassalam, memanfaatkan tulisan Syekh Rahmatullah Al-Hindi yang saya sebutkan tadi. Sebab itu saya kata Hamka dia genius. Kefahaman dia meluas. Jarang sangat saya jumpa ulama yang nak mengkaji Bible. Jarang sangat-sangat, tersangat-sangat ustaz-ustazah yang nak mendalami Bible. Tapi Hamka tidak. Dia mendalami. Dia boleh cerita paraklit, kita baca dia tahu kalimat paraklit ini. Belum pernah saya dengar lagi seorang ulama makam dia cakap pasal paraklit. Maksudnya dia betul-betul mengkaji Bible. Lantas benar Allah. Nabi SAW diwar-warkan dalam kitab-kitab terdahulu. Saya tak nak lebarkan lagi bab ini, cuma nak beritahu ini satu ilmu untuk kita manfaatkan. Sebab ilmu itu kami gunakan untuk berdakwah kepada orang bukan Islam. Bila orang bukan Islam, dia Kristian, datang bertemu kami, tanya pasal Muhammad, kita pun cerita-cerita, kemudian kita kata actually stories about Muhammad can be found in your holy books. What? Dia terkejut. Yes, stories about Prophet Muhammad can be found in your Bible. There are verses in your Bible concerning Prophet Muhammad, peace and mercy be upon him. What? Dia terkejut lagi sekali. What? Terkejut. Tapi rujukannya saya tak beritahu Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Saya beritahu tentang padri yang masuk Islam sebab bertemu Muhammad dalam Bible. Saya guna modal lain, tapi maksudnya sama. Muhammad alaihi salatu wasallam ada dalam kitab you lah. Nak beritahu itu. Contoh, you pergi cari tulisan seorang ketua padri terkenal daripada Uremia, wilayah Farsi, dilahirkan tahun 1876, dia bishop, dia ketua padri, rujukan padri-padri yang lain. Dia akhirnya masuk Islam dan dia tulis sebuah buku. Tajuk bukunya Muhammad in the Bible. Itu punca dia masuk Islam. Muhammad in the Bible. Dia jumpa kisah Nabi Muhammad dalam Bible dia dan dia pakar. Saya akan beritahu rujukan itu. Bukan saya bohong. Tak. Ini orang hebat Kristian. Nama dia Reverend David Benjamin Keldani. Bagi nama tu. Reverend David Benjamin Keldani. Ulang nama tu kat dia. Reverend David Benjamin Keldani. Bukunya Muhammad in the Bible. Kemudian dia masuk Islam, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nama Islamnya ialah Profesor Abdul Ahad Daud. Buku itu alhamdulillah
Muhammad in the Bible, saya baca masa remaja. Masa saya belasan tahun memang Allah uji keimanan saya. Saya mula keliru tentang agama. Saya mula bertanya, adakah Islam agama benar? Sebab melihat perangai orang Islam, tak nampak macam Islam benar. Tengok perangai orang Islam, masa saya remaja, tengok anak-anak muda, tengok mak bapak mereka, tengok cara ustaz berceloteh bab agama, gelak mengekek semua. Agama kan ni? Is this the truth? Ustaz bila berceramah, gelak ayah. Gelak. Kebenaran. Kan ni duk gelak mengekek sampai tengah-tengah mulut-mulut. Saya kritikal, saya mula ragu bab Islam. Bila ragu, kita nak mencari. Maka antara buku yang saya baca telaah, buku ini. Masa berumur 15 tahun. Muhammad in the Bible, kemudian relai, hancur buku tu, beli buku baru. Ada di rumah sekarang buku baru. Masih lagi mentelaah. Jadi, jangan lupa, Al-A'raf, surah nombor 7, ayat 157, jangan lupa merujuk pada tafsir Al-Azhar oleh Hamkah untuk lebih memahami tentang baginda alaihi salatu wassalam dalam kitab-kitab terdahulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Baginda datang bawa apa? Nak suruh kita jadi orang yang bagaimana rupa bentuknya. Are you a Muslim? Yes. You orang Islam? Yes. Tapi perangai macam kafir. Jadi Nabi bawa risalah yang macam mana? Bila orang tengok kita, ya, hebat agama dia ni. Tengok perwatakannya. Jadi tak macam tu. Bukan tengok agama, tengok orang. Ini orang Islam, perangai macam jebon. Dia tak yakin dengan agama. That is our problem today. Itu antara masalah kita hari ini. Orang tengok kita, orang tak teringin pada agama kita. Sebab perangai umat huduh. Tengok cara kita berkelahi di media sosial. Cara kita maki hamun, mengkhinzirkan orang. Tengok cara. Dengan body shaming, kita kutuk tubuh badan orang. Kerana perbezaan politik, kita khinzirkan, maki, baruakan. Is this Islam? Sebab tu ramai anak muda dah benci dengan agama termasuk Islam. Mak bapak bukan tahu. Dia kaunseling dengan kita sedar, budak ni dah ragu. Mak bapak nampak dia pakai ketayap. Dia perdayakan mak bapak dia. Tapi dia ragu, dalam dia ragu. Dia tengok ustaz pun teruk, mak bapak dia pun teruk, yang dikatakan ulama pun teruk. Apa ada pada agama jika melahirkan manusia teruk macam ni, termasuk yang dikatakan ilmuwan pun teruk? Jadi akhirnya kita balik pada persoalan penting. Nabi SAW bawa apa? Mau kita jadi apa? Orang yang hebat, ketayapnya sebab ada logo capal, itukah? Itukah dia? Risalahnya? Oh, mereka ni hebat sebab ketayap ada logo capal. Hebat sebab tu kah? Logo capal kah yang direbutkan oleh kita? Pening. Saya fikir bila anak muda datang, Dr. Daniel, Nabi sebenarnya bawa apa? Kami confused. Kami peninglah Dr. Daniel. Please help us. Tolong Dr. Daniel. Saya pun menung muka mereka, fikir, betul lah adik. Soalan adik, soalan penting lagi besar. Saya wajib menjawabnya. Sebab dia penting sangat untuk kita tahu jawapannya. Akhirnya saya berkata pada pandangan kerja Dr. Daniel lah, Nabi Agung ini alaihi salatu wassalam membawa risalah untuk
membawa kita ke syurga. Sekaligus risalah baginda adalah untuk menjadikan kita ahli-ahli syurga di dunia sebelum benar-benar masuk syurga. Baginda alaihissalatu wassalam bawa risalah supaya dengannya kita menghiaskan diri kita dengan kepribadian ahli syurga. Semoga dengan rahman Allah, dengan itu akhirnya kita masuk syurga di sana biiznillah. Tetapi di sudut usaha kita hiaskan diri kita di sini dengan kepribadian ahli syurga sebelum diizinkan Allah ke syurga dengan rahman Allah azza wa jalla. Itu risalah baginda yang paling pokok. Risalah untuk membawa umat ke syurga. Sekaligus di dunia ahli-ahli syurga sedang berjalan. Sebab pada mereka ada perangai, ada kepribadian, ada perwatakan ahli-ahli syurga. InsyaAllah. Itulah pendidikan sebenarnya yang hendak kita terang. That is the real tarbiyah. Bukan pendidikan untuk berdebat, berkelahi, kutuk-mengutuk. Tidak. Untuk ahli syurga berjalan di muka bumi. Mereka lah contoh untuk orang lain. Semoga dengan itu akhirnya mereka layak masuk syurga di sana biiznillah. Apa-apakah ciri itu? Tajuk malam ni cerminan Rasulullah. Sudah pasti mencontohi Nabi, menjadikan baginda contoh. Kita cermin diri kita mengikut contoh yang paling agung alaihi salatu wassalam. Apa-apakah ciri itu? Perwatakan ahli syurga itu apa-apakah dia? Kita sama-sama, termasuk Dr. Daniel yang kerdil, nak hiaskan diri kita dengan perangai itu. Apakah dia? Pertama sekali ialah ilmu dan kefahaman. Pertama sekali, pintu gerbang ke syurga. Pintu gerbang. Belum lagi masuk syurga. Pintu gerbang, buka dulu pintunya. Pintu gerbang kena buka dulu. Pintu gerbang ke syurga biiznillah ialah ilmu dan kefahaman. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sampai ke hujung hadis. Suka sangat saya dengan hadis ni. Suka sangat. Apa maksudnya? Sesiapa yang mengikut satu jalan ataupun satu lorong untuk mendapat ilmu. Sesiapa yang mengikut satu jalan ataupun satu lorong untuk mendapat ilmu, artinya dia berusaha, dia bersungguh-sungguh, dia berjihad. Mengikut satu lorong artinya bukan duduk di rumah nanti ilmu turun dari langit. Tidak, dia berjalan, ikut lorong, lambang usaha. Yaltamisu fihi ilma, bertujuan untuk dapat ilmu. Apa akan jadi pada dia? Sahhalallahu lahu bihi. Sahhalallah. Maksudnya Allah permudahkan baginya. Dengan usahanya itu mencari ilmu, bihi, dengan usaha dia mencari ilmu itu, Allah permudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalannya ke jannah, jalan ke syurga. Orang yang gigih mencari ilmu kebenaran, dia berjalan ke syurga. Sekaligus itu ciri ahli syurga yang pertama. Berjalan bersungguh-sungguh mencari ilmu kebenaran. Itu ciri ahli syurga. Yang malas mencari ilmu, tidak ada padanya ciri ahli syurga.
Walaupun dia kuat beribadah tapi malas mencari ilmu, tidak ada padanya ciri ahli syurga yang nombor satu. Ini pintu gerbang. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum tidak duduk diam, padahal mereka itu ahli syurga. Mereka tidak duduk diam di rumah menanti ilmu datang dari langit. Never. Mereka berusaha. Dengar sebuah riwayat oleh Imam Bukhari. Saya bagi rojokan kitab itu dari mana. Saya cerita ni rojokan dari mana. Sebab tuan-tuan dengar nak berpegang. Saya kena buat homework, kaji kitab. Sahih ke tidak cerita yang tak saya sampaikan pada umat ini, itu dosa saya jika saya tak buat. Saya nak ceritakan tentang contoh seorang sahabat Umar Al-Khattab berdasarkan riwayat Imam Bukhari. Bila Umar berhijrah, beliau pilih satu tempat tinggal yang agak jauh dari Masjid Nabawi. Beliau sebutkan tempat kediaman itu sebagai tempat kediaman Bani Umayyah bin Zaid. Umar Al-Khattab radhiyallahu an tinggal di tempat kediaman Bani Umayyah bin Zaid, agak jauh sikit dari Masjid Nabawi. Maka Umar bercerita radhiyallahu an, cerita dari Umar, Bukhari meriwayatkan. Maka aku duduk dan aku merancang dengan seorang sahabat Ansar, Umar Muhajir berhijrah. Aku merancang dengan seorang sahabat Ansar yang tinggal di tempat kediaman yang sama supaya kami berganti-gantian pergi ke Masjid Nabawi ambil ilmu di sana. Jika sehari aku pergi di sebelah pagi sampai lewat petang, aku balik, aku cerita hari ini apa sabda Nabi. Hari ini apa ilmu aku dapat di Madinah bersama Nabi. Kemudian besok sahabat pula pergi dan dia pula datang cerita pada aku apa dia dapat ilmu pada hari itu. Berganti-gantian nak kutip ilmu. Tak dapat pergi setiap hari bertemu Nabi, belajar dari Nabi, tapi dia usaha ilmu itu tidak hilang. Dia merancang untuk dapat ilmu. Adakah kita buat merancang untuk dapat ilmu? Merancang. Kita merancang untuk melaborlah di sana di sini, ya bagus, tapi merancang untuk dapat ilmu kebenaran, bukan ikut mood malah plan. Umar ahli syurga, kita belum tahu. Umar berdasarkan sabda alaihi salatu wassalam, ahli syurga, tetapi begitu kesungguhan mencari ilmu kebenaran. Itulah pribadi ahli syurga. Memang gigih mencari ilmu. Ilmu banyak, yang di atas sekali ilmu agama, sebab dia penyuluh. Penting ilmu tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak beri satu contoh. Ramadan baru ni kan riuh. Masa Ramadan baru ni kan riuh tentang satu isu. Riuh. Saya dapat pertanyaan kiri kanan depan belakang, isu sama. Apa dia? Tentang ada ustaz dari Indonesia, ustaz Malaysia pun ada, bukan ramai, segelintir yang berceramah memberitahu Ramadan baru ini ialah Ramadan yang akan berlaku dukhan. Dukhan, tanda kiamat yang besar. Dukhan, asap menebal. Dukhan akan berlaku pada Ramadan baru ni. Nak cerita tentang kepentingan ilmu. Betapa ramai terpengaruh sebab, maaf cakap, tiada ilmu. Sebab percaya kat ustaz. Kita hormat ustaz, tetapi ustaz boleh tersilap. Jangan telan hidup-hidup. Jangan telan hidup-hidup. Apa ustaz kata? Be critical. Hormat dia. Tapi ilmu, tapis. Dihantar ceramah ustaz kat saya. Ustaz sampaikan sebuah hadis.
Hadis. Ustaz kata hadis. Ustaz kata hadis. Riwayat oleh Nu'aim bin Hammad. Ini dia. Riwayat oleh Nu'aim bin Hammad. Maksud isyarat. Ini saya sambung sikit lagi kah, Tuan Imam? Saya sambung sikit kah? Sambung lagi sikit. Boleh? Boleh, ha? Okey. Tidak kena berhenti, tergantung cerita. Riwayat oleh Nu'aim bin Hammad. Kitabnya, kitabnya Al-Fitan. Nu'aim bin Hammad meriwayatkan hadis ini dan terdapat dalam kitab Al-Fitan. Okey. Okey. Nampak macam cantik lah. Ada perawi, ada rojokan. Wow. Apa isinya? Nabi SAW mengatakan, bila berlaku Ramadan dan pertengahannya jatuh pada hari Jumaat. Pertengahannya jatuh hari Jumaat. 15 Ramadan jatuh hari Jumaat. Itu kepentingan. Pertengahannya jatuh hari Jumaat. Maka kata Nabi, dikatakan kata Nabi, pada malamnya, bila berlaku tarikh macam itu, pada malamnya kamu akan mendengar satu suara yang keras. Suara kuat. Yang menyebabkan yang berdiri jatuh terduduk. Sakan saya kata. Ni suara kuat sungguh ni. Yang berdiri jatuh terduduk. Tok Imam, Tok Bilal, makmum semua jatuh terduduk. Kemudian besok pagi bila kamu solat subuh, lepas sembahyang subuh 15 Ramadan hari Jumaat itu, kamu balik ke rumah, kunci pintu rumah, dan lubang-lubang di rumah tutup. Satu kerja. Lubang-lubang di rumah semua tutup. Kata Nabi, katanya, dan lubang telinga kamu pun tutup. Tu dia. Tak cukup dengan lubang rumah, lubang telinga kita pun kena tutup. Dan kemudian selimutlah diri kamu. Itu okeylah sikit. Kemudian selimutlah diri kamu dan bacalah Subhanallahil Qudus. Ada wirid pula. Ustaz beritahu ni wirid dia, Subhanallahil Qudus. Hafal tuan-tuan, kata Ustaz, hafal. Siapa yang melakukannya dia selamat. Siapa yang tak mau selamat? Nak selamatkan dari Tuhan. Jadi ustaz, ada setengah ustaz dia buat sensasi. Tuan-tuan, cuba periksa tengok Ramadan mana yang pertengahannya jatuh pada hari Jumaat. Ustaz buat suspend. Kemudian seorang makcik tanya, ustaz bagi tahu lah. Nak saya bagi tahu. Ustaz pun Ramadan nak main je lah. 2020 1441 Hijrah. Betul tak mana? Jumaat adalah 15 Ramadan. Nanti betul. Dia pakai duk tunggulah suara kerah. Yang duk dengar Netflix kuat, tapi suara kuat tak main juga. Movies pasang kuat-kuat belakang. Akhirnya sambut raya, tak ada apa. Sambut raya, 15 Ramadan, tak ada suara kerah, tak payah tutup pintu, tutup telinga pun tak ada. Bohong belaka, rupa-rupanya hadis itu palsu. Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam Nubala komen tentang Nu'aim Hammad perawi ini, dia kata tidak boleh berhujah dengannya. Nu'aim Hammad ini tidak boleh berhujah dengannya. Guna bahasa orang utara, maksudnya tak boleh pakai dia ni. Kitab fitannya dipenuhi kemungkaran dan keanehan. Itu pentingnya ilmu. Kalau tidak, kita ni tak menentu hidup, jadi pening kepala. Yang paling membimbangkan, kita hidup berdasarkan benda yang salah.
rujukan yang salah. Okey. Dia ahli syurga, dia menapis, dia belajar kebenaran berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan orang. Berdasarkan ilmu, dalil. Bukan orang. Jangan terpedaya dengan selebriti. Doktor dia ni masuk TV, so what? Hebat sangat ke dia? Jangan tertipu dengan selebriti, dengan janggut, jangan tertipu. Islam tertegak dengan ilmu dalil yang kuat, dengan metodologi yang betul. Ingat itu. Okey? Ahli syurga, ahli ilmu. Satu hari datang seorang sahabat bertanya Nabi SAW. Hadis yang saya sampaikan ini hadis riwayat Imam Tirmizi bertaraf sahih. Ulama pengkritik hadis mengatakan hadis ini sahih. Ada seorang sahabat datang bertemu Nabi SAW bertanyakan, "Ya Rasulullah, apakah cirinya ataupun apakah perkara yang menyebabkan ramai orang masuk syurga?" Soalan yang bagus. Apa perkara yang menyebabkan ramai orang masuk syurga, masuk jannah? Perkara ini menyebabkan ramai masuk syurga. Apa dia? Ya Rasulullah, kami nak tahu. Alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab ringkas, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Contoh paling baik Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama yang kita nak tahu ialah takwa ini apa dia? Ulama beri berbagai pendapat tentang takwa, tapi saya lihat ada satu perkara yang paling penting. Ada pelbagai perkataan para ulama mendefinisikan takwa, tapi benda yang paling penting apa dia? Ialah taat. Taat. Sehingga ada satu jawapan oleh Umar Abdul Aziz yang amat saya suka. Dalam saya menyimak perkataan ulama tentang takwa, saya semak begitu begini, tapi pelbagai. Dan saya rasa tak tersusun. Tak tersusun, ya. Semua pendapat ulama itu betul, tapi tak tersusun. Tapi bila Umar Abdul Aziz menjawab, dia ada disiplin. Di jawapan ini Syekh dalam kitab Al-Ghunyah, Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab beliau Al-Ghunyah menukilkan perkataan Umar Abdul Aziz ini tentang takwa. Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Al-Ghunyah. Dia kata apa? Takwa bukan rajin sembahyang malam. Dan bukan rajin puasa siang. Dan bukan rajin buat kedua-duanya. Ini jawapan luar biasa. Dia ada disiplin. Orang duk ingat itu. Weh, dia rajin sembahyang malam, bertakwa. Umar Abdul Aziz kata, tak. Takwa bukan rajin sembahyang malam, rajin puasa siang, ataupun rajin buat kedua-duanya sekali. Bukan. Yang dikatakan takwa ialah kamu buat benda yang Allah wajibkan dan kamu tinggalkan benda yang Allah haramkan. Dan jika selepas itu kamu buat kebajikan, maka dia kebajikan di atas kebajikan. Baru nampak tersusun. Maksudnya dalam hidup ini, jika nak mengejar takwa, kejar taat. Dan ketaatan yang kita kena dahulukan ialah pertama, benda wajib buat elok-elok. Itu dulu. Jika nak sembang solat, jangan sembang tahajud, jangan sembang duha, jangan sembang rawatib, sembang solat yang 5 buat bagi elok dulu. Kita laki-laki sembahyang wajib 5 awal waktu. Berjemaah. Itu dulu. Kemudian jika nak tambah dengan yang sunat,
Kata Umar Abdul Aziz, itu kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan yang wajib dah selesai, tambah dengan yang sunat, comel. Bukan macam setengah pejabat. Wah, kita pejabat bisnes, bos bagi tahu, staf saya mesti semayang sunat duha. Wah, bos bagi tahu. Sebab ustaz ceramah dah bagi tahu, semayang duha murah rezeki. Ustaz duk ulang, semayang duha murah rezeki, semayang duha murah rezeki. Ustaz dah bagi tahu. Bos ni pun pegang. Staf saya masuk kerja pejabat, tak usah buat kerja lagi. Semayang duha dulu. Bagi syarikat kita murah rezeki. Bakat buat. Perempuan pun tak telekong siap-siap. Mai-mai terus semayang duha. Kongkong 2 rakaat. Duha mereka jaga, zuhur mereka tak jaga. Sebab ustaz tak pernah bagi tahu zuhur murah rezeki. Ada ustaz duk ceramah semayang zuhur murah rezeki. Tak pernah dengar. Duk dengar sunat duha murah rezeki. Zuhur tak ada apa. Tak dengar ustaz cerita zuhur murah rezeki. Terbuka pintu langit, rezeki dari bumi, rezeki dari langit. Duha ada kata ustaz. Zuhur tak sebut. Jadi bos duha, zuhur ikut hampa. Cara belajar tak betul. Kadang-kadang ustaz pun tak membantu. Cara disiplin, faham Islam. Umar Abdul Aziz kata, hang pi pulun sunat, tu bukan takwa. Takwa pulun buat yang wajib bagi elok. Tambah dengan yang sunat. Dan tinggalkan benda haram. Tinggal benda haram. Jangan jadi macam setengah budak akan belajar agama, naik motor dengan girlfriend, cik. Naik motor dengan girlfriend. Cik pergi kat dom. Pet. Assalamualaikum. Bagi salam. Bagi salam kat girlfriend. Girlfriend kata, "Oi, salam wajib jawab." Boyfriend bagi salam, salam wajib jawab. Agama. Waalaikumsalam. Turun. Naik motor. Berdakapan. Betul. Yang laki-laki kata, baca doa naik kenderaan dulu. Nampak merepek agama eh? Saya bagi contoh satu drama itulah yang pernah berlaku pun. Bagi dia itu ambil Allah kita ni, insya-Allah Allah berkatilah kita. Kita berdoa ni Allah berkatilah kita, insya-Allah. Inilah yang kita panggil Islamic coupling. Allah syaitan dia bagi cantik. Jaga. Inilah dia bagi cantik, Islamic coupling. Wow. Hebat nampaknya. Haram. Dicantikkan dengan bahasa-bahasa agama. Yang jelas dia haram. Dari awal dia haram. Nak kata dia bertakwa. Sebab baca doa tak lupa. Sebab bagi salam dan jawab salam. Sebab tu saya suka jawapan Umar Abdul Aziz ini tentang takwa. Taat, utamakan yang wajib. Itu nombor 1. Buat elok-elok yang wajib. Benda haram tinggalkan. Kemudian selepas yang wajib, tambah dengan yang sunat. Cantik. Di samping tinggal yang haram dah. Pelan-pelan yang makruh pun tinggalkan juga. Cantik. Cantik. Jadi ahli syurga, dia ahli ilmu. Dia yang kedua, dia mengejar takwa. Dia mengejar takwa. Ahli syurga dalam hidup, dia sungguh-sungguh buat taat. Dan dia berpakaian. Apa yang penting yang perlu saya jaga dalam bab taat? Tutup aurat. Dia jaga tu dulu. Dia nak pakai seluar warna apa, tak apa lagi. Nak fashion sikit-sikit, tak apa lagi. Tapi nombor 1, taat, tutup aurat. Untuk lelaki dan perempuan. Nak berrekreasi,
Apa yang penting? Jangan pergaulan bebas. Contohnya, taat dalam semua aspek. Benda haram jangan buat, benda wajib buat sungguh-sungguh. Itu takwa. Itu takwa. Anak cerita bab Nabi SAW, Masya Allah lah. Semayang baginda macam mana? Semayang baginda macam mana? Masya Allah. Semayang fardu macam mana? Tambah dengan yang sunat, bangun malam hingga bengkak kaki-kaki. Semua kita maklum. Siapa pun tak boleh jadi seperti baginda 100%. Kita nak mencontohi sebaik mungkin. Tapi yang wajib dulu, itu baginda jaga. Sunat tambah. Ya. Haram baginda tinggalkan. Dan yang ketiga, berdasarkan hadis tadi, akhlak mulia. Akhlak mulia. Ini yang jadi isu termasuk di Malaysia. Media sosial telah memanifestasikan betapa runtuhnya akhlak orang Islam di kalangan kita dengan maki hamu dan sebagainya. Bab akhlak ini bab ahli syurga. Sebab tu saya nak angkat satu ayat yang simple. Tu Imam akan baca ayat ni dari masa ke semasa. Dari surah Al-Humazah, surah nombor 104. Surah nombor 104. Surah nama apa? Al-Humazah. Ayat nombor 1 ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Cukup. Wailul likulli humazatil lumazah. Cukup. Surah Al-Humazah 104, nombor surahnya ayat nombor 1. Wail, kata Allah. Buka terjemahan biasa, dia tulis itu apa dia? Kecelakaan. Ada setengah dia kata wail itu siksaan dan azab. Lebih kurang maksudnya sama. Cuma Imam Sa'id Ibn Musayyab, Imam Sa'id Ibn Musayyab, dia kata wil adalah satu lembah dalam neraka Jahanam. Dia maksudnya lebih kurang sama. Azab, siksaan, satu lembah dalam neraka. Semua lambang azab. Wil untuk siapa? Wil ni saya nak fokus kepada tafsir Sa'id Ibn Musayyab, lembah dalam neraka Jahanam. Satu lembah dalam neraka yang bergelar wil ini untuk siapa? Berpandukan surah ini. Humazah, lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah, lumazah. Satu lembah dalam neraka untuk humazah, lumazah. Malam ni kita ingat. Humazah, lumazah. Humazah, lumazah. Siapa mereka tu yang layak masuk wil, bukan layak masuk syurga. Kita bincang ahli syurga. Yang mereka bukan ahli syurga. Siapa dia? Sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan humazah sebagai yang suka merendah-rendahkan manusia, dan lumazah mencela manusia. Itu yang sedang berlaku di media sosial. Kan sekarang famous body shaming dan troll. T-R-O-L-L, troll. Tuan-tuan dan puan-puan, bisa dengarkan troll. Bukan troli. Troll. Bekas mufti wilayah dah jawab. Apa hukum troll? Dah jawab panjang lebar. Bekas mufti wilayah Persekutuan, saya bersama dia bincang bab troll. Cantik ulasan dia. Isu troll ini di media sosial, kita senang pergi kat Facebook orang, kutuk dia, cela dia. Dia tulis apa-apa pandangan, alah buat warok sangat, alah alim sangat, ayu benteruk. Itu troll. Mencela orang, menghina orang, kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Kemudian sekarang berlaku pula body shaming. Body shaming. Ya, badan, nak komen saja. Tunjuk gambar dia, sekarang kita suka selfie kan. Penaik gambar kita tangkap ikan, tunjuk ikan besar. Dia kata, ikan sama besar dengan badan hang. Body shaming. Nak bagi tahu kita tu, dia hina badan kita. Dia hina kita dengan badan kita. Itu humazah lumazah. Imam Ibn Katsir berkata, humazah dia cela dengan mulut, lumazah dia cela dengan isyarat. Dengan cara buka mulut maksudnya. Tu tulis kat Facebook, buka mulut lah. Tu lumazah. Humazah dengan mulut. You, tu dengan mulut. Humazah. Lumazah tak guna mulut, guna cara lain. Tulisan. Ataupun isyarat, juih mulut. Kan? Ada pernah kes suami isteri berkelahi jumpa saya. Berkelahi sungguh depan saya. Saya kata, menikah buat apalah mereka ni? Hati saya mendidih. Mereka berkelahi, saya mendidih di hati. Hampa menikah buat apa? Nikah ni nak tenang kan? Quran kata kan? Nak tenang. Nak dapat rahmah. Ini bukan rahmah punah. Di hati kata, hampa menikah buat apa lah berkelahi sampai aku berpening kepala tengok hampa. Kemudian saya kata, macam inilah. Seorang-seorang cerita kat saya. Tak payah dua-dua di depan saya. Pening je dengan kamu orang. Seorang-seorang. Isteri pergi keluar dulu. Tinggal suami dalam bilik. Lagi isteri pula masuk. Seorang 5 minit ya. Jadi isteri pun, saya keluar dulu doktor. Keluar dulu. Macam isteri dah keluar, suami pun buat isyarat. Lumazah. Buat kat bini dia macam tu, hang nikah dengan dia, hang pilih dia, hang buat kat bini hang macam tu. Kereko, bini aku macam kereko. Aduh, sakitnya jiwa saya. Dia tak sedar itu lumazah. Dia hina isteri dia dengan isyarat. Itu berlaku sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan perangai ahli syurga. Jadi ahli apa? Ahli wil. Hari ini orang bukan nak jadi ahli syurga, tapi nak jadi ahli wil. Ingat, ahli wil. Satu lembah dalam neraka. Sebab suka mencela, menghina orang. Tak setuju pendapat orang, tak apa. Tapi jangan cela dan hina. Ni barwa, minta maaf. Ni khinzir. Astagfirullah. Tambah isu politik sekarang. Macam? Perbezaan politik menjadikan kita ahli wil. Ahli parti nama cantik, tapi dari segi perangai ahli wil. Tak mau. Humazah, lumazah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, Nabi SAW bawa risalah apa? Risalah yang tak menjadikan kita hidup sebagai ahli syurga. Apakah ciri yang selayaknya ada pada ahli syurga ketika hidup? Pertama sekali, menguasai ilmu dan kefahaman. Kefahaman dan ilmu mesti berlapikkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka orang yang berusaha mengikuti satu lorong untuk mendapat ilmu, Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Maka itulah ahli syurga, bersungguh-sungguh untuk mendapat ilmu. Dan di rumah menampakkan kita juga ahli ilmu. Ada buku-buku yang kita letakkan untuk kita baca. Kitab tafsir, tafsir Al-Azhar kena ada di rumah dan seumpamanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa tentang takwa. Intisari takwa cuma satu yang paling penting, taat dalam hidup. Taat dalam hidup, utamakan yang wajib dulu. Elokkan yang wajib seelok-eloknya, tambah dengan yang sunat. Bukan buat yang sunat, yang wajib cuai. Ada kawan saya kat Mesir, dia datang dari Malaysia, ustaz dari Malaysia, ustaz singgah nak ziarah kami kat Mesir.
sampai waktu Ramadan. Ni cerita yang tak boleh saya lupakan untuk iktibar. Kemudian kami semayanglah semayang tarawih belah malam. Waktu itu memanglah musim panas. Subuhnya awal, tengah malam 12 masih panas. Kami di Kairo, di Kahirah. Jadi saya pun sembang dengan ustaz-ustaz sampai pukul 2 ustaz tu nak masuk tidur. Jadi kami kata, ustaz, subuh dekat dah. Kita sembang sikit lagi. Lepas subuh tidurlah. Dia kata semayang banyak dah semalam. Ini cerita ustaz yang tak boleh saya lupakan. Semayang banyak dah semalam tarawih. Subuh 2 rakaat, tinggal tak apa. Itu telah mengubah saya. Tadi tak percaya pada orang. Menjadikan saya tak percaya pada orang, termasuk orang agama. Telah mengubah saya dengan dahsyat sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hati-hatilah dalam hidup. Hati-hati, jangan terpedaya. Jadi ingat takwa, taat benda wajib dulu. Apa orang buat, apa orang kata, tak usah dengar. Tapi dengar apanya yang Umar Abdul Aziz kata. Benda wajib dulu, jaga baik-baik, tambah dengan yang sunat. Taat cara betul, itu takwa. Dan yang ketiga, akhlak mulia kena jaga. Dan saya tutup dengan hadis yang merangkumi semua ini. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, tarafnya hasan sahih, Nabi SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis hasan sahih. Perintah terus daripada Nabi SAW. Ini hadis memerintahkan kita tentang 3 perkara. Pertama, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa penting, datang perintah Nabi untuk menampakkan takwa penting. Kamu hendaklah bertakwa di mana saja kamu berada. Maksudnya kita berada di mana-mana pun taat kepada Allah secara yang betul. Di mana saja kita berada. Bertakwa bukan sekadar di masjid, di tempat kerja, di tengah jalan, di tepi jalan, naik kapal terbang, ketika bersokan, berrekreasi, berkenduri, bawa takwa. Yang kedua, bila kamu tergelincir, ketika kita mengejar takwa, kita tidak maksum, kita tersilap, kita tergelincir. Maka Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Bila kamu tersilap, cepat-cepat susulinya dengan kebaikan, kesilapan kamu akan dipadam. Artinya, tersilap itu perkara biasa. Yang penting bila kita sedar, bertobat dan berubah, akan terpadam kesalahan. Itu ciri orang bertakwa. Dan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bila bergaul dengan orang, bila bergaul dengan manusia, bergaullah dengan akhlak yang mulia. Itulah yang Nabi perintahkan pada kita. Dan malam ini saya angkat hadis-hadis ini dan ayat-ayat untuk menekankan sama-samalah kita jadikan diri kita orang yang ada peribadi ahli syurga. Pertama, dengan penguasaan ilmu. Yang kedua, dengan takwa. Dan yang ketiga, dengan akhlak yang mulia. Semoga bila kita berjalan di muka bumi dengan 3 ciri ini, kita menjadi contoh rujukan bagi mereka yang lain, insya-Allah. Dan itulah saja sebelum saya akhiri. Mungkin ada 1-2 soalan yang relevan. Kalau ada soalan yang ringkas, yang sesuai. Tak ada? Oh ada, ya sila tuan. Oh ya, soalan praktikal. Ada kelas majlis di masjid, orang meninggalkan majlis. Jika
fiqh dia begitu tuan ya. Dia letak andaian jika dia meninggalkan itu sebab urusan yang tak dapat dielakkan, tiada masalah, insya-Allah. Mungkin isteri tak sihat di rumah, tapi alhamdulillah dia laki-laki yang baik, datang berjemaah di masjid, bagi salam, nak balik tengok isteri pun nak semayang, nak tolong dia ambil wudu, masya-Allah, suami yang bagus, soleh. Maka dia teringin nak dengar ceramah, nak dengar kelas di masjid, tapi sebab ada urusan yang juga wajib untuk dia laksanakan, dia terpaksa tinggalkan. Maka tidak ada kesalahan. Ataupun kadang-kadang ada urusan-urusan yang lain. Ada orang memang di waktu malam pun dia bagian security, dia keluar masjid sebab nak jaga bangunan-bangunan. Maka ini memang suatu yang baik. Dia berbeza dengan seseorang, tapi kita tak boleh meneka. Kita cuma menjawab secara ilmiah. Beza dengan seseorang, dia keluar sebab dia benci dengan kebenaran. Itu wal-iyadzubillah. Itu lain pula. Sebab dia benci kebenaran. Dia benci yang hak. Maka itu orang yang berpenyakit di hati. Kita doakan insya-Allah semoga orang itu sakitnya itu Allah sembuhkan. Tapi bagi saya, jika ada program majlis, ada orang keluar, saya mengandaikan dia keluar sebab ada urusan, bukan sebab-sebab yang lain. Dia keluar sebab urusan-urusan yang menyebabkan dia terpaksa keluar, maka tidak ada cacat bagi dia. Saya suka mentafsirkan begitu supaya hati kita insya-Allah damai dengan itu, insya-Allah. Selebihnya kita serah kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Itu akhlak Islam, insya-Allah. Ya, sila. Ada lagi? Soalan relevan yang praktikal? Doktor boleh balik doktor? Doktor dia ni eloklah, pergi baliklah. Tak ada apa dah? Tak ada, alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga insya-Allah Allah redakan COVID-19 ke atas Malaysia, dan alhamdulillah Perlis terkecuali daripada PKPB bermula 9 November ini. 3 negeri terkecuali di kawasan Semenanjung. Negeri tempat saya tinggal Pulau Pinang tidak terkecuali. Kami kena PKPB dan kena patuh SOP, dan insya-Allah tuan-tuan puan-puan terus jaga SOP. Walaupun di masjid kita semayang 1 meter, ramai orang timbul isu, termasuk rakan-rakan saya di Singapura pun suruh saya bercakap tentang adakah sekarang ni kita benar-benar ikut sunnah. Kita bukan ikut sunnah Nabi, sekarang kita ikut sunnah WHO. Macam-macam sekarang yang diceramahkan sehingga mengelirukan ummah dan masyarakat. Tapi saya nak peringatkan bahawa para ulama kita, mufti-mufti kita boleh buat keputusan yang kita patuh sekarang. Dia bukan satu keputusan yang mudah untuk dibuat. Dia bukan keluar dengan senang begitu saja. Tuan-tuan, marilah kita semayang enjok 1 meter, seronok nak tengok pula macam tu. Dia bukan macam tu. Marilah kita semayang pakai pelitup muka. Mereka tak suka buat benda tu. Tak suka. Memang tak suka. Saya yang Kedir Ahli Majlis Agama Islam Pulau Pinang, boleh kita bincang bab ni, kita memang tak seronok sangat. Tak seronok sangat. Malah bila kita sendiri bersemayang dan kita sendiri kena patuh semua itu, tutup muka, kita sedar bila kita tutup muka dan hidung, mulut, kita teringat hadis-hadis yang melarang kita buat semua itu kan. Tapi ini bukan seronok buat. Mufti bukan seronok buat fatwa begitu, hukum begitu, tapi dalam keadaan yang berkaitan dengan isu sekarang. Jadi kita tolong patuhlah, dan ustaz-ustaz tolonglah jangan berceramah menerbitkan kekeliruan lagi. Tapi sokong ulil amri dalam hal-hal yang baik, ijtihad yang baik, nak mencegah kemudaratan. Ustaz-ustaz tolong pemimpin ulama yang telah mengeluarkan fatwa, tolong supaya orang lebih faham. Bukan tolong bagi bergaduh, bagi orang keliru. Tolong kepada kepatuhan dalam hal-hal ijtihadi, dalam hal-hal yang seperti yang kita sebutkan tadi. Saya sering mengulangi di mana-mana pun, sebab hari ini sudah makin keliru disebabkan ada penceramah-penceramah yang membabitkan tentang konspirasi lah, membabitkan tentang ini bukan pandemik, plandemik lah, macam-macam hingga orang keliru. Jadi sekarang kita pegang ini kuman virus, makhluk saiz kecil nano
dia masuk dalam badan jadi agresif. Sebab musabah itu boleh membunuh. Kita kenal dia virus, kita nampak dia dengan menggunakan elektron mikroskop, kita tahu proses dia menyerang dan kita tahu kelemahan dia di mana. Ada selaput lemak di luarnya yang dia lemah disebabkan sabun, maka lahalai SOP gunakan sabun, sanitizer. Kita tahu dia masuk paru-paru, akhirnya walaupun satu sel itu 1000 kali ganda lebih besar daripada virus, tapi dia hancurkan sel yang 1000 kali ganda lebih besar daripada dia dengan menggunakan itu dan ini. Kita tahu, sebab itu kita wujudkan SOP, bukan main-main. Maka ulama ambil kira semua itu dan melahirkan fatwa kita patuh kepatuhan kepada ulil amri wajib, insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita bermohon kepada Allah, semoga diberkati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tadfa 'annal waba wal bala wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.